Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Ustazah harap anak-anak pelajar semua berada dalam keadaan sihat ya dan sentiasa dalam lindungan Allah. Okey, baik. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama mohon keberkatan dalam majlis ilmu kita hari ini dengan memulakan uh, dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, amin amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah hari ini kita sambung dalam bahagian 2 mengenali tokoh sahabat Nabi. Okey. Sebelum ni kita dah mengenali dua tokoh iaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang terkenal dengan apa? Pelajar-pelajar. Terkenal dengan keimanannya. Okey. Dan Muaz bin Jabal terkenal dengan keilmuannya. Pakar dalam ilmu halal dan haram serta pakar dalam bidang Al-Quran. Itu Muaz bin Jabal. Dan hari ini kita nak mengenali dua lagi tokoh sahabat Rasulullah. Okey, untuk pembelajaran hari ini, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 179 hingga 184. Okey. Okey. Dua tokoh yang kita nak belajar hari ini adalah Abdul Rahman bin Auf. Okey. Siapakah Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu? Okey, Abdul Rahman bin Auf okey, dikenali, dipanggil dengan panggilan Abu Muhammad. Okey. Nama sebenar Abu Rahman tapi dipanggil dengan panggilan Abu Muhammad. Okey, nama ibunya Ashifa binti Auf bin Abdu bin Al-Haris. Okey. Keturunan Abdul Rahman adalah Bani Zuhrah bin Kilab daripada golongan Muhajirin. Okey. Abdul Rahman wafat di Madinah pada tahun ke-22 Hijrah, ke-32 Hijrah pada zaman Khalifah Uthman radhiyallahu anhu ketika berusia 72 tahun dan dikebumikan di Al-Baqi'. Okey. Bukti ketokohan, bukan keimanan kat sini. Bukti ketokohan Abdul Rahman bin Auf adalah yang pertama, Abdul Rahman berusaha dengan kemahiran dan modal yang ada tanpa mengambil kesempatan daripada ihsan orang lain seperti tawaran sejumlah wang yang banyak oleh Sa'ad bin Rabi'. Okey. Yang kedua, keuntungan yang diperolehinya dikongsi dengan orang lain. Dan yang ketiga, hartawan yang bersikap zuhud dan tawaduk. Abdul Rahman ni terkenal dalam bidang ekonomi. Terkenal dengan sifat zuhud, terkenal dengan sifat dermawan dan juga hartawan. Okey ya. Okey. Kita teruskan dengan iktibar daripada Abdul Rahman bin Auf dalam bidang ekonomi. Okey. Yang pertama, kita hendaklah berniaga dengan jujur dan amanah agar rezeki diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, kita hendaklah mengeluarkan zakat, sedekah, infak dan wakaf untuk merangsang perkembangan ekonomi Islam. Okay. Yang ketiga, kita hendaklah berusaha untuk menjadi pemilik perniagaan dan pengeluar produk kerana usaha ini ialah jihad ekonomi. Okay. Kalau kita mampu, contohnya macam
kita keluarkan produk Islam. Produk orang Melayu keluarkan buat mi, perniagaan buat mi. Jadi bila dah orang Melayu yang menghasilkan mi dengan banyak dan mudah untuk kita dapatkan, itu adalah satu jihad ekonomi. Okey, baik. Seterusnya, sahabat, tokoh sahabat yang kita akan kenali adalah Khalid bin Al-Walid. Okey. Siapa dia Khalid bin Al-Walid? Khalid bin Al-Walid dikenali dengan nama Abu Sulaiman. Okey. Nama ibu Lubabah As-Sughra binti Haris bin Harb. Okey, bin Harb. Kalau dalam buku teks bin Harb, keturunan Bani Makhzum. Okey, keturunan Bani Makhzum. Wafat di Hims, Syria pada tahun 21 Hijrah, zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika Khalid berusia 60 tahun. Okey. Bukti kepahlawanan Khalid bin Al-Walid adalah yang pertama, banyak menyertai peperangan zaman Rasulullah, antaranya Mut'ah, Fathu Mekah dan juga Hunain. Okay, yang kedua, dalam peperangan Mut'ah, apabila semua panglima syahid, beliau mengambil inisiatif untuk memimpin tentera Islam. Strategi peperangannya telah membantu tentera Islam mencapai kemenangan dan digelar sebagai Saifullah, iaitu pedang Allah, oleh Rasulullah SAW. Hebatnya Saidina Khalid ni. Dia sebenarnya cita-cita dia nak mati dalam medan peperangan. Itu cita-cita Saidina Khalid. Okay. Yang ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu melantik beliau sebagai panglima menentang nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab dalam perang Yamamah, menentang tentera Parsi seperti dalam perang Zatil Salasil dan tentera Rom seperti perang Yarmouk. Okay. Dan last sekali kita lihat iktibar daripada kepahlawanan Khalid bin Al-Walid. Apa iktibarnya? Yang pertama, kita hendaklah bersiap sedia untuk berkorban mempertahankan Islam, mempertahankan agama Islam sebagaimana Khalid bin Al-Walid yang bersiap sedia untuk bertempur mempertahankan Islam. Okey, yang kedua, kita hendaklah menyusun strategi dengan baik agar memperoleh kejayaan. Apa pun yang kita nak lakukan, kita kena susun strategi dengan baik. Okey, sebagaimana Khalid bin Al-Walid menyusun strategi dalam peperangan. Okey. Yang ketiga, kita hendaklah berjuang bersungguh-sungguh untuk menegakkan ajaran Islam yang sebenar. Okey. Seterusnya, kita dah sampai ke penghujungnya. Okey, untuk menguji kefahaman dan ingatan pelajar perlu jawab latihan tersebut, latihan yang disediakan ini. Okey, iaitu yang pertama, terangkan dua iktibar daripada perjuangan tokoh sahabat. Okey, saya bagi clue. Bilal bin Rabah. Apa dia punya perjuangan dia? Okey, Muaz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Al-Walid. Keempat-empat tokoh ni dia ada kelebihan dalam bidang masing-masing. Okey. Seterusnya, yang kedua, Muaz bin Jabal ialah contoh ilmuwan yang unggul. Huraikan usaha yang boleh dilakukan agar dapat menjadi ilmuwan, menjadi seorang ilmuwan. Apa yang kita boleh lakukan?
supaya kita boleh menjadi seorang ilmuwan. Okey. Sebagaimana contoh daripada Muaz bin Jabal. Okey, pelajar-pelajar, sampai di sini sahaja dahulu pertemuan kita pada kali ini. Okey, sebelum saya akhiri pertemuan pada kali ini, kita akhirkan majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Okey, sehingga berjumpa lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share dan like channel saya. Okey, Assalamualaikum.